Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayat 91 Kita baca ayat 91 sampai ke 95. 5 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري Itu 5 ayat dah. Ayat 91 Qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini. Bahkan kami akan tetap menyembahnya hingga Nabi Musa kembali kepada kami. Itu siapa dia jawab ni? Bani Israel tadi. Mereka mengatakan, dia jawab bila tanya buat apa duk sembuh anak lembu tu. Dia kata kami akan terus memuja patung anak lembu sehingga Nabi Musa pulang supaya dapat kami tahu apa pendapatnya tentang perkara ini. Sebelum Nabi Musa balik tu kita sembah dulu anak lembu. Kita ingat ada cerita tu Nabi Musa dia tinggal kaum dia Bani Israel tu selama 40 hari diterima kitab Taurat di Gunung Tur. Masa itulah diambil peluang oleh Samiri. Samiri kan dia buat dengan mah patung anak lembu, kemudian dia ajak Bani Israel supaya sembuh anak lembu. Dia kata hak ni Tuhan Musa ni, Musa tak jumpa cari, dia kata tinggal Tuhan dia ada sini. Yang kecek di Samiri tu, temakan kecek Samiri tu kutik sembuh anak lembu. Jadi bila Harun larang dia kata nanti dulu kita sembuh dulu.
Sementara waktu ni nak dengar Musa kata guano. Sebabnya Samiri kata kalau Musa kelik pun Musa sembuh anak lembu juga. Jadi dia duk berasa betul dia. Dia duk berasa sembuh anak lembu tu Musa kena. Nampak situ tak? Nabi Harun pun bila dah larang tak dengar, dia orang lembut Nabi Harun, dia tidak Nabi Musa. Nabi Musa dia menapa selalu. Menyisihkan diri, dah tak dengar kata dia daripada mereka bersama kumpulan Bani Israel yang masih patuh kepadanya, yang dianggap seramai 12,000 orang. Ramai lagi. Turut dia 12,000 orang. Setelah Nabi Musa kembali, didengarinya orang ramai berteriak dengan suara riuh rendah sambil menari-nari mengelilingi patung anak lembu. Ia dianggarkan sekitar 70 orang duduk berjoget, bersorak yoya, duduk keliling anak lembu ni, buat upacara ibadat dia lah. Apabila bertemu Nabi Harun, timbullah rasa marahnya yang amat sangat Nabi Musa tadi. Lalu ditariknya rambut Nabi Harun. Nabi Harun ni abang dia, tapi bisa dia. Dia pegang rambut abang dia dengan tangan kanan, dia jangguknya dengan tangan kiri. Dia senjuh dua-dua. Marahnya dia. Baik. Ayat 92 ni Nabi Musa kata, qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu. Sekembalinya Nabi Musa berkata, wahai Harun, apakah yang maniknya? Maniknya maknanya yang menegahmu, yang menahanmu, yang menghalang. Apa benda yang menjadi penegah, yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat? Gapo dia yang menyekatmu, yang menyebabkanmu tak berani tegur kaum Bani Israel yang sesat, duk sembah anak lembu? Tu dia marah tu. Mu buat gapo? Gapo dia yang menahanmu, yang mu tak boleh tolong tegur, duk lok Bani Israel punah ranuh akidah dia duk sembah anak lembu ni? Dia nak marah tu, dia pegang rambut, dia pegang janggut. Musa berkata, mengapakah engkau diamkan saja wahai Harun terhadap perbuatan orang-orang yang sesat kerana menyekutukan Allah? Bukan sekat maksiat ni kufur. Ni bukan sekat maksiat ni, kufur. Sembah benda lain, syirik. Alla tattabi'ani afa asaita amri. Daripada menurutku, gapo yang menegahmu daripada muturu apa aku suruh. Dia tinggal wasiat ke Nabi Harun, bila aku pergi menjaga molek Bani Israel, adakah engkau engkar akan suruhanku? Mu engkar suruhanku. Jadi dia pula ketua. Sebab dia gah dia daripada abang dia. Abang dia tu pengikut dia, membantu dia kan. Dia doa dengan Tuhan kan, supaya Tuhan lantik seorang pembantu. Tuhan pun lantik Harun jadi Nabi. Maknanya senior dia lah. Okay. Dia tanya, mu tak situ aku kau muna engkar suruh aku? Kata Nabi Musa, bila-bila pegang rambut dengan janggut. Nabi Musa berkata lagi, tidakkah engkau mahu mengikut perintahku dan wasiatku? Mengapa engkau tidak memerangi mereka? Dia kanduk dia yang kali boleh. Nabi Harun tu bukan sekat larang lah. Perang katak je lah. Macam mana boleh lok orang nak sembah patung anak lembu ni? Syirik. Mengapa engkau tidak memerangi mereka? Padahal engkau tahu jika aku berada bersama-sama, pasti aku akan memerangi kekufuran mereka. Kalau ada Nabi Musa tak berani. Mengapa engkau tidak mematuhi perintahku, yakni menyalahi apa yang telah aku wasiatkan kepada engkau? Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarkub qawli. Nabi Harun pun jawablah, wahai anak ibuku,
Ni. Dia nak suruh biar patuh kan. Kemarahan Nabi Musa tu patuh. Dia baki baka. Hei anak mak aku. Padahal Nabi Harun dengan Nabi Musa tu seibu sebapa. Dia sebut gitu tu nak meredakan kemarahan. Baki keturun ni. Hei anak mak aku. Jarang orang adik-beradik kecil gitu dia. Supaya ada seorang ustaz dulu. Dia nakal. Ustaz ke apa nama nakal yang dulu ceramah. Jadi ada orang tanya dia, ustaz jadi guano dengan ada ustaz seorang lagi. Tak jadi guano, dia kata anak mak ambo. Dia tersih adik dia. Anaknya mak ambo. Baik. Dia kata la ta'khudh bilihyati wala bi ra'si. Janganlah engkau meragut janggutku dan janganlah menarik rambut kepalaku. Pasal apa? Takut Bani Israel tengok kita duk bal. Inni khasyitu an takul. Aku takut. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sesama sendiri. Dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Ini dia. Perhatikan sikap kasar Nabi Musa yang kasar terhadap Nabi Harun, tidak dibalas kasar olehnya. Nabi Harun dia jenis orang lembut. Tidak kita gua no sedaan pegang rambut orang, pegang janggut orang ni. Tak. Dia dok. Jangan buat gitu dia kata. Kalaulah orang Bani Israel tengok, dia kata kita dua ni berbalah. Macam mana kita nak pimpin Bani Israel kalau duk berbalah lagu ni? Sememangnya Nabi Musa kelihatan kasar. Ni memanglah Nabi Musa ni dia di antara Nabi yang dia kasar sikit. Nabi Musa. Didorong oleh kemarahan semata-mata kerana Allah. Dia nak marah dah hilang sabar dia. Sebab kemuncak daripada penyeleweng Bani Israel ni ialah kufur. Bukan setakat buat maksiat. Kufur. Sembah patung. Sebab dia sangkaannya Nabi Harun telah cuai terhadap tugasnya untuk menjaga akidah Bani Israel. Dia kata cuai. Ni. Backing dia dah. Kes jaruh dia dulu kan. Dia bunuh orang Kipti lah kan. Tu dia melarikan diri. Ingat ada cerita dulu. Ni. Jadi sedang molek Tuhan beri mukjizat dia, mukjizat yang kita kelih pun hebat kan. Katak batu tubi air. Tukak jadi ular. Apa lagi? Bedah laut terbelah dua. Tak? Pasal dia tu jenis orang yang kasar. Tapi kerana dia semangat dia nak jaga akidah Bani Israel, siapa kaban dia punya marah ke dia. Nabi Harun menjelaskan bahawa beliau tidak cuai dan menasihati Nabi Musa agar tidak berkasar dengannya kerana hal itu boleh memecah belahkan Bani Israel. Dia tulup sabarlah. Kita kira semula, kita hadap semula, kita cari punca. Bapa Bani Israel ini jadi penuh siapa punya angkara. Bila cari, nama dia Samiri. Dia ni nama gelaran dia Samiri, dia pun Musa juga nama dia. Sebab tu orang panggil Musa Samiri. Kita kena ingat satu cerita dalam sejarah ni. Kaum Nabi Musa, Bani Israel ni penuh disembah anak lembu ni. Siapa kau? Apa ni? Akidah dia jadi penuh tu. Kisah apa dia? Kisah Samiri. Kemudian dalam surah Al-Baqarah kan, dia cerita dah ni. Bila dia sembuh anak lembu, cara nak bertaubat ni, dia tidak sebab kita kalau syirik pakai mengucap 2 kali musyahadah semula dah. Ni dak faqtulu anfusakum. Kena bunuh sama-sama puakmu. Lagu mana? Tuhan nak selesai masalah ni. Dia umat dulu ni kan
syarat taubat dia berat. Hukum bunuh. Hukum bunuh lagu mana? Tuhan pergelak tengah hari ni tiba-tiba Tuhan gelak. Gelak tu tak kenal mu aku. Jadi makin sama-sama mengamuk. Jadi tika gelak tu lah. Tak tahu siapa depan. Mu tetok aku tetok mu tetok aku. Bila ceruh balik tengok bergelepeng mayat. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Syarat untuk bertaubat. Tapi umat Nabi Muhammad ayat dia apa? Summa afauna ankum. Tuhan ampunlah dosa. Wa idh anda sebab ada faqtulu anfusakum. Jadi bunuhlah di antara kamu. Baik. Ayat yang 95 ayat akhir kita baca tadi. Qala fama khatbuka ya Samiri. Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri. Dan bila dia dengar penjelasan Nabi Harun tu bunuh Bani Israel ini kerana ada seorang manusia nama Samiri ni. Dia lah tepuk gapo dia ni? Mah. Ingat ada cerita dulu macam mana boleh? Cuba ingat minggu lepas. Mah mari mana dulu? Mah ni mari daripada Bani Israel saat ni buat lari mah orang Kipti. Penduduk Mesir kan? Dia pinjam hari perayaan. Nyewi pinjam lah. Mudah baik pakai pinjam. Dia pinjam dia pakai bila Nabi Musa ajak lari sebab perang buat nyayu ke dia kan. Dia kata mari kita lari. Lari tu nyewak lari bagai kemah orang Kipti hak dia pinjam tadi. Jemberan laut. Jemberan laut bawa dengan harta-harta mah-mah orang Kipti, orang Mesir. Mah orang tu. Jadi Musa Samiri ambil kesempatan. Dia kata cara dia kata sebab mah yang membawa ni menyebabkan keadaan mu jadi celaka, sesak daripada pasir. Kebetulannya 40 tahun sesak daripada pasir. Pada pasir teh dia panggil. Tak jumpa nak cari nak pergi lakuan tu. Hak tu dia nak makan pun tak ada makan ni. Hak tu dia turun manna wassalwa. Ingat tak? Tuhan buat turun manna ni macam ni madu, ni semadu. Duduk atas daun-daun kayu. Adik-adik pagi pakai luruk tu boleh makan kau tu. Lepas tu salwa macam burung puyuh tu. Itulah makan ni dia. Baik. Jadi keadaan lagu tu bila Nabi Musa tu Tuhan panggil dia untuk pergi terima Taurat, tinggal pula dengan keadaan kaum dia ni. Bani Israel susah hidup ni tinggal pula. Situlah Musa Samiri ambil kesempatan dia tipu. Dia kata apa jadi gini celaka hidupmu ni kerana muak dosa, muak lari barang mah orang. Pahala mana cara nak dia nak bersih diri. Teruk dalam lembuh dia kata. Mujur dia tak kata buat mai kat aku lah, aku jual. Dia pun buat gapo. Kalau boleh mah pun buat gapo duduk pada pasir. Kena pergi lakuan, nak jual kat orang pun tak boleh. Jadi dia kata luruk semua barang-barang kemah tu buh dalam lubang ni dicucuk api. Maknanya ada dah teknologi zaman dulu nak suruh hangus. Sebab kalau api ni tak hangus mah dah. Dia kena api hok kuat. Hacur mah tu, maka bila mah tu cair, dia pun buat anak lembu. Dia kata satu kecelakaan puak-puak ni tengok pemimpinmu sendiri Nabi Musa sendiri tak tahu pakuan dia kata. 40 hari tak ada dia kata. Mungkin masa tu tak 40 hari lagi dah. Tak ada tinggalmu ni. Tu menunjukkan mu ni ditipu bala. Nak tebuh bala tu, ni cara dia je. Tahu emah tu, dia buat dia apa? Dia pandai juga dia tepur jadi patung anak lembu. Lepas tu dia nak suruh orang ni percaya pula, puak-puak ni percaya, orang Bani Israel percaya lembu ni. Dia buat lembu tu biar tubik suara. Ingat dah dulu. Ada dua pendapat. Satu pendapat Israeliat tu dia sebutnya dia ambil tanah tu bekas Jibril turun. Hak ni kita nampak macam cerita khayal sikit. Dia kata kalau kena tanah ni benda-benda yang tak hidup jadi hidup. Jadi dia ambil tanah ni dia pergi comor di patung mah anak lembu tadi. Tubik suara, bertebuh lembu lah. Ada pendapat kata dak, Musa Samiri ditipu, dia berseluna dalam mulut lembu patung dia tu. Lepas dia hala muka pada pasir, angin tiup lah. Dia tala mulai bunyi pong.
Dia kontrol molek, biar bunyi pok tu, biar bunyi boh, boh supaya lembu. Jadi kagumlah Bani Israel tengok patung boleh tubik suara ni. Mari kita sembah. Inilah Tuhan sebenar. Hak Musa pergi cari tu, Musa tak ingat dia kata. Dia pergi halak lain padahal Tuhan dia mari sini. Ini Tuhan dia. Dengar kecek Musa Samiri itulah. Barulah pakat sembah. Ingat tak? Baik. Bila dia balik tengok orang duk sembah anak lembu tu, dia marah cerita tadi. Bila Harun jelas kepada dia, Samiri ni yang tipu Bani Israel, maka dia paling ke Musa Samiri. Dia kata, apa pula hal wahai Samud? Guana mung ni, dia kata. Setelah Nabi Musa mendengar alasan yang diberikan oleh Nabi Harun, bahawa dia tidak bersalah, maka perhatiannya ditumpukan kepada Samiri. Nabi Musa paling ke Samiri. Lalu ditanyakan kepadanya, apa hal dengan perbuatan yang engkau buat ni, hai Samiri? Ni ayat 9 ni kita nak baca. Jawab pen Samiri ni duduk dalam 9 ni. Hak kita tak baca lagi. Mari kita baca 5 ayat pula. 9 ni sampai 100. Dah. Qala basurtu bima lam yabsuru bih. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لننسفنه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا Itu 5 ayat 90 ni sampai ke 100.
Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Fanabathtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Ia menjawab. Siapa dia jawab? Samiri tadi. Bila Musa tanya, guano kakmu ni? Terpanjang, walau tanya sepatah tu tak payah royak banyak. Sebab dia ni kerenuh dia. Punuh habis Bani Israel. Sesak duk sembuh patung anak lembu. Pucuknya dia. Samiri. Nabi Musa bertanya, panggil Samiri. Guano kakmu ni? Dia kata, tengok dia jawab. Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, dia kata. Kemudian aku mencampurkannya dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Oh, ngaku dia ni. Ulasan dia. Samiri memberikan jawapan. Katanya orang-orang tidak tahu, dia kata. Bekas dipijak oleh kuda betina yang ditunggangi Jibril semasa diutuskan kepadamu menyuruh pergi ke Gunung Tur mempunyai kuasa ajaib. Orang tak tahu, dia kata, aku tahu. Tanah yang dijijak oleh kuda. Kuda tu kuda betina, kenderaan Jibril. Jibril mari dengan kuda betina tu, dia kata. Nak jumpa Nabi Musa. Jibril mari jumpa dengan Nabi Musa. Sapa perintah Tuhan, suruh pergi ke Gunung Tur. Bila Jibril singgah tu, kuda dia pak kena atas tanah tu. Tanah tu orang tak tahu rupanya, dia kata. Aku ambil tanah tu, aku lepar ke benda-benda, objek-objek, benda-benda yang tak menyawa, boleh jadi hidup, dia kata. Pada mana tanah tu? Kalau popodri yang nak mampu, boleh gebubuh, biar hidup semula. Baik. Ada kuasa ajaib, dia kata. Saya melihat apa yang dilomorkan dengan tanah itu akan menjadi hidup. Maka tanah itu saya ambil dan lempar pada mulut patung anak lembu. Patung itu menjadi hidup dan bersuara. Tu dia kata, ya Allah sungguh kau cerita tak ambil daripada Samiri kata. Sebab tu kata pendapatnya dak, dia berselona. Dia nak sedak ke kecek nak ayat Nabi Musa, nak suruh terpesona. Kemudian apabila orang ramai inginkan Tuhan, dia beli. Yang mereka sembah, disembahkan lambat menunggu engkau. Orang ni kata 40 hari dia kata, duk tunggumu. Sebab Nabi Musa janji nanti aku balik, aku akan bawa mesej daripada Tuhan, hukum hakam. Lagu mana cara nak sembah Tuhan, nak semayang, lagu mana hukum-hukum ni dah. Lambat tak sabar. Sedangkan demo ni sangat-sangat nak kepada Tuhan. Jadi aku cari Tuhan lah sebagai alternatifnya ganti. Kenapa tak? Pasal mu lambat berdoa pergi, dia kata. Lambat menunggu engkau, maka dengan kehendak diri saya sendiri, tak ada orang suruh apa, dia katanya Samiri. Saya buat patung ini untuk menjadi Tuhan mereka. Dia reka Tuhan. Jadi tak salah lah dia kata. Dah mula lambat sangat. Ni. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafahu wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Nabi Musa ni dijawab kepada Samiri bila Samiri kata lagu tu. Jika demikian, pergilah engkau. Engkau adalah diusir dan dipulaukan. Takut dia Nabi Musa. Hamba. Igih, lagi jauh muduk sini wak munah ke orang, dia kata. Kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini. Jangan sentuh daku. Dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Mugi macam dia supuh kepada Samiri, gimu lagi jauh lepas pada ni mu akan jumpa susah mugi ni. Susah di dunia ni satu hal, bila gi di akhirat mu akan susah pula jumpa dengan azab Allah. Dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya. Cuba tengok kau anak lembu patung hak mu buat tu. Sesungguhnya kami akan membakarnya
Kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap. Mendengar jawab ni, nak ulah ayat ni. Mendengar jawab Samiri, maka Nabi Musa AS memerintahkan supaya menjauhkan diri dan menghalaukannya, dan tiada siapa yang boleh bercampur dengannya. Adalah diriwayatkan bila lepas kena supuh ke Nabi Musa tu, Samiri telah melarikan diri, lalu merayau-rayau di padang belantara, hidup bersama binatang-binatang liar dan terasing dari manusia. Tak tahu nasib dia lagu mana. Tak boleh jumpa orang. Duk saing dengan binatang, saing dengan Musa yang ngebok-bong dalam hutan. Kan? Kemudian Nabi Musa memerintahkan supaya patung anak lembu itu dikikis halu-halu dan dibakar menjadi habuk. Pasal dia kira celaka ni. Punuh akidah orang. Dan dibuang melalui angin agar tiada lagi ada bekas yang tinggal. Ayat 98 pula. Isu apa ya rasa? 13. Ada 3 minit dia boleh. Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Setelah selesai, Nabi Musa memberi penjelasan kepada kaumnya mengenai perkara yang salah dan batil. Nabi Musa pun panggil semula Bani Israel itu, cerita sebenarnya hak muda semua anak lembu itu tak betul. Maka dia pun royak hak betulnya ialah tentang kebenaran agama yang dibawanya. Sedang molek dia mari tu utusan daripada Allah bawa Taurat dia tu. Dan mereka dibergesa mempercayai. Di situlah Nabi Musa menyampaikan ajaran agama dia tu. Hanya yang layak disembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah Nabi mana-mana serupa aja. Tuhan tolong. Berbeza di antara Nabi dengan Nabi itu, satu Nabi dengan Nabi yang lain ialah syariat. Akidah serupa. Sembah Allah. La ilaha illallah belaka. Tak? Jadi diriwayat ke Bani Israel. Jadi kita tengok Bani Israel ni ke banyak dah kisah dia. Sekali jadi lagu tu. Maknanya dia tu Tuhan beri peluang acak kali untuk patah balik. Sebab tu banyak dalam Quran disebut ingatlah tatkala dia nak peringat Bani Israel banyak nikmat hak Tuhan beri kamu. Siapa perikat sembuh anak lembu pun Tuhan beri lagi nak cuk kelik. Cuma kena hukum lah macam cerita tadi tak. Dia Nabi di sinilah Nabi Musa royak orang nak sembuh ni tak boleh sembuh lain pada Allah. Tak boleh syirik. Bersyirik. Satu daripada jenayah yang paling besar. Dialah Tuhan yang mencipta dan memiliki sekalian alam, dan Dia mengetahui setiap sesuatu. Ayat 9 pula. Ni habis cerita Nabi Musa. Tuhan paling pula firman dia ke Nabi kita. Pasal Quran ni kan dituju ke Nabi Muhammad. Tak ada cerita Nabi Musa, maka Tuhan berkata kadzalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Ni. Jadi cerita tadi Tuhan pun dia paling ke Nabi kita, dia kata itulah dia cerita aku royak kamu hai Muhammad. Bukan royak semua, royak sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu. Macam dalam kisah tadi Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Musa. Itulah cerita yang aku royak kamu hai Muhammad. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kamu. Aku wi kamu hak mari kat aku. Gapo dia? Sebab tu kalamullah. Quran itu dah kalamullah yang qadim. Gapo dia aku wi kamu ni Muhammad? Sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Dia guna perkataan zikr. Okey. Zikr ni kadang-kadang nama Quran, salah satu daripada nama Quran az-zikr. Maknanya dia peringatan.
Inna nahnu nazzalna dzikra. Dalam ayat lain. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran. Tapi Quran itu dia guna istilah zikra. Makna zikra ni peringatan. Demikianlah Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa dan apa yang berlaku kepada Firaun, begitu pula Samiri. Maka Allah juga menceritakan kepadanya berita-berita tentang kejadian yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Tiada lain daripada supaya menjadi teladan serta menjadi hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang merasa sedih mengenangkan kaumnya yang sentiasa menentangnya. Ni, cerita-cerita Nabi dulu ni hiburan ke Nabi kita. Bila Nabi kita sedih, orang masyarakat Arab Quraisy duduk nyek dia, buat kerenak ke dia Mekah tu kan. Siapa Nabi kita berdagang bawa diri ke Madinah. Tapi dengan cerita-cerita gini seolah-olah biar Nabi kita berasa dia tidak keseorangan. Nabi-nabi terdahulu pun serupa denganmu juga. Nampak tak? Sini. Hiburan lah. Tidak ada mu seorang Muhammad. Apa ni? Tuhan kata. Ini aku nak ayat cerita. Lagu mana Musa. Lagu mana Nabi-Nabi tu kena bunuh pun ada. Begitu pula Allah menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikurniakan kitab suci Al-Quran sebagai suatu peringatan yang penting untuk dijadikan panduan hidup. Ayat akhir kita baca tadi, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Sesiapa yang berpaling engkar dari peringatan Al-Quran itu, habis dah cerita Musa. Bila Tuhan royak lagu tu, cerita-cerita gini, aku beri tangimu ni Muhammad, Quran daripadaku, maka siapa yang berpaling, maknanya engkar daripada Al-Quran, tak situ Quran, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban dosa yang berat. Allah mengingatkan kepada sesiapa yang tidak mahu mengendah peringatannya, apalagi mendustanya, nescaya Allah tidak akan memberikannya petunjuk, bahkan dibiarkan sesat, dan di akhirat nanti dia akan menanggung beban azab yang tidak terpikul olehnya. Habis sekali. Wallahu a'lam.